Pada zaman dahulu kala, terdapat sepasang suami isteri yang kaya raya. Mereka memiliki banyak harta benda. Mereka juga mempunyai 2 orang anak lelaki yang masih kecil. Setelah kematian suami isteri itu, harta benda dan ternakan mereka habis diambil oleh orang-orang jahat. Kedua orang adik-beradik yang masih kecil itu tidak pandai mencari nafkah lagi dan hidup melarat. Harta yang tinggal hanyalah sebuah kolam ikan yang digali oleh ayahnya. Oleh itu, kolam ikan tersebut mereka jaga siang dan malam. Pada suatu hari, si bongsu melihat 7 orang wanita kayangan sedang bersiap-siap untuk pulang setelah mandi di kolam ikannya. Si bongsu merapati mereka lalu bertanya, "Bolehkah hamba ikut kalian pulang?" "Boleh, apa salahnya jika itu sudah kemahuan tuan hamba?" jawab ketujuh-tujuh orang wanita kayangan tersebut. Dengan itu, si bongsu pun pergi ke kayangan bersama mereka. Setelah berjalan selama 7 hari dan 7 malam, mereka pun sampailah di kayangan. Apabila kesemua wanita kayangan itu hilang, si bongsu berasa bingung. Si bongsu sedang berjalan di sebuah dusun apabila dia ternampak benda berwarna kuning keemasan sedang dijemur di bawah terik matahari. "Wah, benda yang kuning kemilau itu tentu selonggok emas," kata si bongsu di dalam hati. Si bongsu bertemu dengan seorang lelaki yang sedang menjaga benda yang disangkanya emas itu lalu bertanya, "Dari manakah tuan hamba mendapat emas yang banyak ini?" "Ini bukan emas. Ini ialah padi," jawab orang kayangan itu. Tuan punya benda itu memberitahu si bongsu bahawa benda yang disangkanya emas itu ialah sejenis tanaman yang boleh dimakan dan rasanya sungguh enak dan berkhasiat berbanding segala makanan yang ada di bumi. "Oh, jadi benda yang saya sangka emas itu ternyata boleh dimakan," kata si bongsu kehairanan. Si bongsu meluahkan hasratnya meminta benih padi itu untuk dibawa pulang ke bumi. Tuan punya padi itu berasa marah dan melarang sama sekali benih padi itu dibawa pulang. Walau bagaimanapun, tuan padi itu membenarkan si bongsu untuk merasa makanan yang sangat disayanginya itu. Selepas itu, tuan punya padi itu mengambil nasi lalu memberikannya kepada si bongsu. Tuan punya padi mahu si bongsu merasainya supaya dia boleh mengetahui betapa nikmat dan lazatnya benda yang disangkanya emas itu tadi. Setelah makan nasi itu, si bongsu mengakui betapa lazatnya makanan yang aneh tersebut. Dia terlalu ingin membawa pulang benih padi itu untuk ditanam di bumi. Si bongsu tahu bahawa orang kayangan tersebut tidak mungkin akan membenarkannya membawa pulang. Akhirnya, dia mendapat satu akal, iaitu padi itu akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Pada suatu hari, ketika tuan padi sedang sibuk menghalau burung-burung yang makan padinya, si bongsu mengambil segenggam padi yang sedang dijemur itu, lalu memasukkan padi itu ke dalam mulutnya. Si bongsu segera berlari menuju ke tangga pelangi. Tuan padi yang menyedari itu segera mengejar si bongsu. Malang bagi si bongsu apabila berjaya ditangkap oleh orang kayangan itu. Tuan punya padi itu berasa marah lalu memukul si bongsu hingga menyebabkan tumitnya luka kerana terhantuk pada bucu tangga yang tajam. Orang kayangan itu turut memaksa si bongsu memulangkan semua padi yang telah dicurinya tadi. Ketika tuan punya padi itu hendak pulang ke kayangan, si bongsu yang masih sakit itu menawarkan diri untuk pergi bersama-samanya. "Baiklah, tetapi jangan sesekali kamu cuba untuk mencuri padiku lagi," kata tuan punya padi itu. Selepas itu, si bongsu ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi padi-padi yang sedang dijemur. Tidak lama kemudian, luka pada tumit si bongsu pun sembuh. "Bagaimanakah caranya untuk aku membawa pulang padi-padi ini ke bumi tanpa pengetahuan tuan punya padi itu?" fikir si bongsu. Akhirnya si bongsu mendapat akal, iaitu dia akan memasukkan benih-benih padi itu
di dalam lubang luka tumitnya. Selepas itu, si bongsu pun pergi menemui tuan punya padi. Si bongsu memberitahu bahawa dia ingin pulang ke bumi. Tuan punya padi menyatakan bahawa dia harus memeriksa si bongsu kerana bimbang padinya akan dicuri. Si bongsu membenarkannya sambil berkata, "Periksalah dengan teliti. Saya sudah bertaubat dan tidak akan melakukannya lagi." Akhirnya, tuan punya padi membenarkan si bongsu untuk pulang ke bumi. Setelah lama berjalan, si bongsu berjaya pulang ke bumi. Tanpa membuang masa, dia segera membuka ladang dan menanam benih-benih padi yang disembunyikannya di dalam lubang luka tumitnya sebelum ini. Ketika padi si bongsu sedang membuahkan hasil yang lumayan, padi di kayangan tidak lagi menjadi. Hal ini menyebabkan tuan punya padi itu sedar bahawa si bongsu telah memperdayakannya dan berjaya mencuri padinya dari kayangan untuk ditanam di bumi. Orang kayangan itu segera memanggil si burung pipit untuk menyiasat jika ada padi ditanam di bumi. Si burung pipit itu pun turun ke bumi dan melihat padi di sana sedang masak menguning. Ia pun makan padi yang sedang berbuah lebat itu. Selepas itu, ia pun pulang ke kayangan dan memberitahu tuannya bahawa tiada padi yang ditanam di bumi, walhal tuannya nampak dengan jelas bahawa ia baru sahaja lepas makan padi kerana paruhnya nampak putih bersih bersinar-sinar. Orang kayangan kemudiannya mengarahkan si tekuri untuk turun menyiasat di bumi. Dia sama sekali tidak percaya akan laporan yang diterimanya daripada si burung pipit. Dia memberitahu si tekuri, "Pergilah kamu bersama si burung pipit. Jika ia berbohong, kamu bunuhlah ia." Si burung pipit dan si tekuri menuruti arahan orang kayangan. Sesampai sahaja di bumi, si tekuri melihat padi yang sedang masak menguning. Si tekuri pun berlawan dengan si burung pipit hingga menyebabkan kerongkong si burung pipit cedera. Akibat kecederaan di lehernya yang telah dikepit oleh si tekuri, tembolok si burung pipit berputar ke arah tengkuknya. Oleh sebab itulah, tembolok burung pipit berada di tengkuknya seperti yang kita lihat sekarang ini.